Sejarah telah mencatatkan kisah sebidang tanah yang dipilih Allah untuk menjadi kiblat utama untuk umat manusia. Tanah yang menjadi warisan untuk orang-orang yang beriman. Tanah yang telah menjadi tempat tinggal para anbiya. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam adalah antara para nabi yang berkhidmat memakmurkan tanah itu. Malangnya, tanah suci itu telah menjadi rebutan sejumlah umat manusia yang rakus sejak beribu tahun lamanya. Tanah itu juga telah menyaksikan banyak pertumpahan darah manusia yang tidak berdosa di kekejaman mereka yang pentingkan diri. Tanah itu telah diberi nama Palestin. Begitulah keamanan yang dikecapi penduduk di bumi Palestin suatu masa dahulu di bawah pemerintahan kerajaan Rom. Kanak-kanak bebas bermain, burung-burung berkicau riang. Tanah yang subur mengeluarkan manfaat untuk semua penduduk sekitar Palestin. Namun, lumrah alam, siang dan malam silih berganti, keamanan di bumi Palestin telah dicabuli oleh kezaliman. Pada tahun 614 Masihi, kerajaan Parsi telah merampas Palestin daripada kerajaan Rom. Kejayaan Parsi ketika itu telah dibantu oleh duri dalam daging. Di kalangan masyarakat Palestin, tidak lain dan tidak bukan golongan Yahudi. Yahudi telah membantu kerajaan Parsi dalam memberi maklumat tentang kelemahan kerajaan Rom, sehingga akhirnya Rom terpaksa mengaku kalah. Sepanjang pemerintahan Parsi, keadilan telah hilang.
golongan Yahudi telah diberi keistimewaan, manakala masyarakat Kristian ditindas dan disiksa. Rakyat Palestin hidup sengsara. Keadaan politik dan ekonomi yang tidak stabil membawa kepada pemberontakan penduduk Palestin. Akibatnya, lebih 90,000 orang penduduk Kristian telah dibunuh dengan kejam. Pada tahun 629 Masehi, Kerajaan Bizantin Romawi berjaya membalas dendam terhadap Parsi. Mereka telah menyerang kerajaan Parsi di Palestin dan kembali menakluki kota itu. Orang Yahudi yang menjadi Tan Baru Parsi telah dibunuh beramai-ramai. Kerajaan Rom kembali menguasai tanah Palestin, dan 7 tahun berikutnya Allah telah menggantikan Rom dan Parsi dengan kuasa yang jauh lebih baik. Pada tahun 632 Masehi, di bawah pemerintahan Saidina Abu Bakar, tentera Islam telah mengalahkan tentera Parsi di dalam peperangan Iraq. Dua tahun kemudian, di bawah pemerintahan Saidina Umar, tentera Islam telah berjaya menewaskan Rom dalam perang Yarmouk di sepanjang Syria dan Jordan. Akhirnya, kunci kota telah diserahkan kepada Saidina Umar oleh Sophronius. Tilka ummatun qad khalat. Umat Islam yang dahulunya pernah menguasai 2/3 dunia
semakin hari semakin lemah. Hampir 1,300 tahun kerajaan Islam memerintah Palestin. Suka dan duka silih berganti. Pergolakan dalaman, pertelingkahan ideologi, kemewahan dan pangkat menambah luka di dalam iman yang kian pudar. Akhirnya pada tahun 1917, kerajaan umat Islam Uthmaniyah tewas dalam Perang Dunia Pertama. Bumi Palestin yang dicintai jatuh ke tangan kerajaan British. Tiada lagi kebebasan beragama. Sejak itu, tanah Palestin sentiasa bergolak dan keistimewaan diberikan kepada golongan Yahudi. Manakala orang Arab Muslim ditindas, diusir dan dizalimi. Teman, ingatlah kemenangan itu pasti. Sampai bila episod kelemahan umat Islam ini akan berulang? Sampai bila kita rela dipermainkan oleh mereka yang hanya inginkan dunia? Sampai bila kita akan terus dibuai mimpi di dalam nikmat dunia yang sementara ini? Ayo, kembalilah kita ke jalan takwa. Rapatkan saf, tegakkan barisan. Ayo, bangkitlah daripada tidurmu, wahai pemuda-pemudi Islam. Kita kembalikan sejarah lampau Islam yang gemilang. Bangkitlah pejuang Islam. Bersatulah dan wujudkanlah perpaduan antara Islam. Persembahan terakhir kami, sebuah nasyid yang diberi nama Cita-Citaku. Cita-citaku, cita-citaku, Islam gemilang. Cita-citaku, daulahnya berulang. Cita-citaku, cita-citaku,
cita-citaku, cita-citaku, Islam cemerlang, Islam cemerlang, cita-citaku, Islam tinggi menjulang, cita-citaku, cita-citaku, Islam cemerlang, Islam cemerlang, cita-citaku, Islam tinggi menjulang. Kawan mari susun barisan, kita marah ke hadapan. Mari perjuangkan Islam, kita tagih yang dijanjikan. Kawan mari kumpul tenaga, kita korbankan harta punya. Jangan kita buang masa percuma. Kawan mari kumpul tenaga, kita korbankan harta punya. Perjuangkan Islam hingga berjaya. Cita-cita, cita-cita Islam gemilang, cita-citaku daulatnya berulang, cita-citaku, cita-citaku Islam cemerlang, Islam cemerlang, cita-citaku, Islam tinggi menjulang, cita-citaku, cita-citaku Islam cemerlang, Islam cemerlang, cita-citaku, Islam tinggi menjulang. Kawan jangan tunggu-tunggu lagi, jangan berangan-angan yang merugi. Dunia menipu kita, hindarkan. Cita-cita Islam kita tunaikan. Ayuh mari marah ke hadapan, jangan buang masa lagi. Inilah masanya, tunjukkan bukti. Ayuh mari marah ke hadapan, jangan buang masa lagi. Kalau benar cintakan Islam, cita-cita, cita-cita Islam gemilang, cita-citaku daulatnya berulang, cita-citaku, cita-citaku Islam cemerlang, Islam cemerlang, cita-citaku Islam tinggi menjulang, cita-citaku, cita-citaku Islam cemerlang, Islam cemerlang, cita-citaku Islam tinggi menjulang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.